الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Semua kitab membenarkan antara satu sama lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alayhi. Fahkum bainahum bima anzalallah. Fala tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون." Maksudnya, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukum di antara mereka, yakni ahli kitab itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, dan janganlah engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka dengan menyeleweng dari apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, kami jadikan tetapkan sesuatu syariat dan jalan agama yang wajib diikuti oleh masing-masing. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Ia menjadikan kamu satu umat yang bersatu dalam agama yang satu. Tetapi Ia hendak memuji kamu dalam menjalankan apa yang telah disampaikan kepada kamu. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu membawa kebaikan, beriman dan beramal soleh. Kepada Allah juga tempat kembali kamu semuanya. Maka Ia akan memberitahu kamu apa yang kamu berselisihan padanya. Sebahagian daripada maksud beriman dengan kitab. Apakah ini maksudkan dengan beriman dengan kitab? Di antaranya kita kena percaya bukan sahaja kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan semua kitab-kitab samawi. Jadi pada minggu lepas kita dah sebut samawi maknanya sama, kitab-kitab yang datang turun daripada langit, iaitu yang diturunkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika." Telah menurun oleh kami kepada engkau al-kitaba. Di sini dalam bentuk ma'rifah, al-kitaba. Maksud yang pertama, dia menunjukkan bahawa kitab di sini adalah lil jinsi, kitab samawi. Apa maksud kitab samawi? Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada langit. Dan kepada engkau di sini Nabi Muhammad, kalau kepada Nabi Muhammad kitab apa yang diturunkan? Al-Quranul Karim. Sifat Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada langit ini bil haq, dengan benar. Sebab itu ayat permulaan muqaddimah ayat Quran yang kita baca di dalam surah Al-Baqarah juzuk yang pertama, "Zalikal kitabu la raiba fih." Yang demikian itu kitab Al-Quran tidak ada la raiba, yakni la syakka fihi. Tidak ada syak. Sebab apa tidak boleh ragu, tidak boleh syak? Kerana bil haq, diturunkan dengan benar. Sebab apa Quran disebut diturunkan dengan kebenaran? Benar-benar tu datang daripada siapa?
Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang daripada Tuhan kamu, dan janganlah sekali-kali kamu termasuk daripada kalangan orang yang ragu. Tak boleh ragu. Nak ragu dengan Quran sebab apa? Quran itu benar. Sebab apa dia benar? Sebab datang daripada Allah. Bila datang daripada Allah, al-haqqu min rabbik, kebenaran mesti daripada Allah. Maknanya Quran itu sikit pun kita tak boleh ragu. Itu sifat Al-Quran. Dan sifat Al-Quran, selain ianya adalah merupakan benar dan membenarkan, yang keduanya membenarkan. Apa maksud benar? Untuk diri dia sendiri. Quran itu benar, tidak ada keraguan. Untuk dengan membenarkan, mengiyakan kitab-kitab samawi yang terdahulu. Maknanya Al-Quran telah mengiktiraf kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi yang terdahulu seperti Taurat, Injil dan Zabur. Dalam Al-Quran itu juga adalah muhaiminan. Apa maksud muhaiminan? Melengkapi, menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Maknanya Al-Quran ini, di samping dia sebahagian daripada syariat, ajaran Nabi yang terdahulu ada dalam Al-Quran, lalu ditambah lagi ikut kesesuaian zaman kita sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Contohnya kita kata melengkapi syariat yang terdahulu. Di antara syariat yang terdahulu apa dia? Iaitu puasa. Selain kita umat Nabi Muhammad SAW berpuasa, puasa sebahagian daripada hukum syarak, sebahagian daripada hukum syariat yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Tetapi Quran juga menyebut kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan umat yang terdahulu. Sembahyang, aqimus solah, kita diwajibkan sembahyang. Nabi-nabi dulu sembahyang tak? Nabi Ibrahim sembahyang. Sebab Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah yang disebut dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Ya Allah, jadikanlah aku ni tergolong daripada orang yang, sebahagian daripada orang yang menunaikan sembahyang, dan juga zuriat keturunanku. Kita sembahyang, Nabi Ibrahim sembahyang. Tadi kita sebut puasa, sama juga. Nabi Musa puasa tak? Puasa. Nabi Musa sembahyang tak? Sembahyang. Buktinya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis tentang Isra' dan Mi'raj. Bila Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada Nabi SAW sembahyang 50 waktu sehari semalam, sampai bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa kata, Allah Ta'ala bagi apa kepada kamu? Nabi Muhammad jawab, 50 waktu sehari semalam. Rayu kepada Allah, doa balik kepada Allah, minta balik kepada Allah supaya dikurangkan. Kurang 5 kan? Last sekali jadi 5, dan 5 ini merangkumi pahala 50 waktu sembahyang. 50 waktu sehari semalam, kalau umat yang terdahulu 5 waktu ni menyamai pahala, bahkan lebih besar lagi. Menunjukkan Nabi Musa juga sembahyang. Kesimpulan, sebahagian daripada syariat yang terdahulu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada umat-umat yang terdahulu, kepada Nabi yang terdahulu, ada di dalam Quran. Sembahyang, puasa dan beberapa syariat yang lain. Kalau kita belajar usul fiqh, syara'u man qablana, salah satu daripada sumber hukum fiqh selain daripada Quran, hadis kan, ijma', qiyas, syariat yang terdahulu sebagai panduan, menjadi panduan juga kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi muhaiminan maksudnya dengan maksud menjaga, yang keduanya maksud melengkapi, menyempurnakan, melengkapkan. Mungkin ada syariat-syariat yang terdahulu berdasarkan kepada kesesuaian zaman mereka tak sempurna lagi, tak lengkap. Datang Quran lengkap merangkumi zaman dulu. Kalau Quran ini diturunkan zaman dulu, sesuai pada zaman setiap Nabi. Jadi diturunkan di zaman Nabi Muhammad, merangkumi semua ajaran Nabi-Nabi yang terdahulu. Oleh kerana itu, bila dia lengkap, dia sempurna dan menyempurnakan, fahkum bainahum bima anzalallah, hukumlah di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan, telah menurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dah lengkap, kita yakin Quran itu lengkap, sempurna, Quran adil, tidak ada sebarang kekurangan, tidak ada sebarang keraguan yang disebut dalam Quran.
Bila itu sifatnya, bila itulah keyakinannya, bila itulah akidah kita, fahkum bainahum bima anzalallah. Dan kita yakin Quran sempurna, Quran lengkap, hukumlah di antara manusia apa yang diturunkan oleh Allah. Mafhum mukhalafahnya. Apa maksud mafhum mukhalafah? Kalau dia tak yakin, dia di sini dengan maksud manusia, tak yakin, sebab tu dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Dia kata tak sempurna, tak lengkap. Dia duk kata ajaran Islam itu sempurna, lengkap, syumun, kamil wal mutakamil. Sempurna dan menyempurnakan. Itu orang duk ceramah kan. Orang duk sebut menjadi pegangan semua orang Islam. Tetapi di sudut pelaksanaan kan, di sudut pelaksanaannya orang tak buat, tak ikut Quran. Di mana keyakinan yang kata Islam itu lengkap, sempurna, adil, ajaran Islam itu baik, hebat? Di mana kehebatan ajaran Islam yang terkandung dalam Quran kalau kita tak ikut undang-undang Quran? Kalau nak dibaca malam ini tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran, tentang kehebatan Al-Quran, tentang kesempurnaan hukum yang datang daripada Quran, tak terbaca, terlalu banyak. Di antaranya, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahilah yang kamu kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Bagi orang yang yakin. Orang yakin siapa dia? Tak lain tak bukan orang beriman lah. Kalau betul dia beriman, dia akan memilih hukum Allah. Hukum Allah adalah hukum yang bersumberkan kepada Quran dan kepada hadis Nabi SAW. Kadang-kadang ada pihak, ada individu duk ajak orang kembali kepada Islam secara sempurna, secara lengkap, secara menyeluruh. Di sudut pelaksanaannya kadang-kadang memang kita tak mampu. Sebab tu kita kena meraihkan banyak kumpulan-kumpulan dalam Islam ini. Kita mungkin mampu jaga satu sudut, satu bab. Contohnya kita kata bab ibadah. Jangan terlibat dengan perkara-perkara bid'ah, syirik. Tapi kadang-kadang kumpulan kita tak mampu nak bawa dalam aspek yang lain, sudut yang lain, juzuk yang lain terhadap kesyumulan Al-Quran. Kita mampu satu bab, kita akan buat bab tu. Suatu bab juzuk yang orang lain buat, kita kena sokong. Sebab kita tak mampu nak buat semua. Ada orang nak mengenengahkan politik pemerintahan secara Islam, kita kena sokong. Tapi di sudut yang lain mungkin dia tak mampu nak buat, dia kena sokong pula kumpulan-kumpulan lain yang melengkapi perkara-perkara yang kekurangan, menampung perkara-perkara kekurangan di dalam Islam. Sebab tu di antara kumpulan-kumpulan Islam dalam dunia, khususnya di dalam negara Malaysia, kita tak boleh berbalah. Walaupun semua pihak mengaku dia paling syumun, hakikat dia realitinya dia tak boleh buat semua. Sebab itu kita kena raihkan banyak kumpulan. Tak boleh buat semua, taubat tak boleh buat semua. Sebab kemampuan kita terbatas, kemampuan kita terhad. Oleh kerana itu kita kena gabung. Kena ada satu gabungan untuk menegakkan Islam secara syumul. Kalau zaman Nabi, memang Nabi ada kekuatan melaksanakan Islam secara keseluruhan. Begitu juga para sahabat. Kita tak mampu, di akhir zaman ini kita tak mampu. Sebab itu, sebaik-baik zaman Nabi dah sebut zaman dia. Zaman kegemilangan Islam, zaman Nabi, para sahabat, tabi'in dan juga tabi'un tabi'in. Zaman kita ni dah hujung-hujung. Kalau kata buah durian tu dah hujung-hujung dah. Hak kena makan dengan tupai, buah mangkok. Hak tu zaman kita. Sudah tentu tak sempurna. Jadi kena meraihkan. Jadi Quran itu sifat dia sempurna menyempurnakan. Oleh itu, apabila kita yakin Islam itu sempurna berdasarkan kepada Quran, hukumlah sebagaimana yang telah Allah Ta'ala turunkan. Jadi mafhum mukhalafahnya, kalau tak hukum berdasarkan kepada Quran, menunjukkan tak yakin dengan Quran. Hukum berdasarkan Quran ni kau ambil tentang bab sembahyang, puasa, zakat, haji, ikut Quran. Bab lain pula, bab ekonomi, bab siasah, tak boleh. Hak ni bab dunia, dia tak boleh ikut Quran. Jadi sempit. Jadi tak boleh maju. Negara tak boleh maju, dunia tak boleh maju kalau ikut undang-undang Quran. Kita dah ragu salah satu daripada satu juzuk yang ada dalam Quran. Bab ibadah kita yakin, bab lain kita tak yakin. Bila kita belajar tafsir, kita mengaji tafsir, kita duk sebut kan, orang Yahudi beriman sebahagian daripada kitab Taurat. Orang Nasrani pun sama. Kita pun baca ayat Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd.
Adakah kamu beriman sebahagian daripada kitab, kufur sebahagian yang lain? Ini orang Yahudi memang teruk perangai dia. Orang Nasrani pun sama. Tanpa disedari, kadang-kadang kita pun bersifat, berperangai sebagaimana sama. Orang Yahudi dan Nasrani menerima sebahagian daripada syariat Islam, menolak sebahagian yang lain. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu kepada ajaran Islam ini seluruhnya. Bukan kita menjuzukkan ajaran Islam, agama Islam, hukum Islam, Al-Quran itu sendiri. Jadi Allah Ta'ala kata, bila kamu dah yakin Quran itu sempurna, hukumlah dengan sesuatu yang diturunkan oleh Allah. Sebab tu mari 3 ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul fasiqun, kan. Dia ada bab lah, bukan semua jadi kafir, bukan semua keadaan jadi zalim, bukan semua keadaan jadi fasik. Kita dah bahas banyak kali isu ni. Kadang-kadang jadi kafir, kadang-kadang zalim, kadang-kadang fasik. Jadi tengok keadaan lah. Kalau dia kata Islam tak sempurna, dia laksanakan undang-undang yang bukan undang-undang Quran hadis. Dalam waktu yang sama dia kata undang-undang penjajah, undang-undang orang putih tu lebih sesuai, lebih sempurna, lebih aman daripada undang-undang Quran dan hadis, yang tu boleh jadi kufur. Sebab melebihkan undang-undang manusia daripada undang-undang Allah. Yang tu Syekh Qutb kata dia boleh jatuh salah satu daripada 3 hukum. Dan juga di dalam tafsir Al-Azhar, iaitu daripada Dr. Profesor Dr. Hamka, mana-mana orang Islam ini diberi kekuasaan, diberi peluang untuk memerintah, dia tak laksanakan undang-undang Islam, dia akan jatuh salah satu. Bukan semestinya kafir, tengok keadaan lah macam mana. Kalau dia tak buat, dalam waktu yang sama dia sokong, dia tahu undang-undang Islam itu adil, undang-undang itu Islam itu sempurna, undang-undang Islam tidak menzalimi mana-mana orang, mana-mana rakyat, mana-mana orang yang dihukum. Tapi dibuat undang-undang orang putih, undang-undang penjajah, yang tu dia tak jadi kafir, dia berdosa sahaja, iaitu fasik. Dan Allah Ta'ala menyebut lagi, wala tattabi' ahwa'ahum, janganlah kamu mengikut hawa nafsu mereka. Hawa nafsu mereka, mereka ni siapa? Yahudi, Nasrani, mana-mana hawa nafsu kafir. Hawa nafsu ni maknanya ajakkan kepada perkara yang tak baik. Bila sebut hawa nafsu, Allah Ta'ala kata innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu amat mengajak kepada kejahatan. Sama ada hawa nafsu Yahudi, Nasrani, nafsu kafir, orang Islam yang fasik pun dia akan tarik, hawa nafsu dia akan tarik, keinginan akan tarik kepada kejahatan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut banyak ayat Quran kalau kita baca Quran, jangan mengikut hawa nafsu mereka. Sebab sifat hawa nafsu dia akan ajak kepada kejahatan. Dengan meninggalkan amma ja'aka minal haq, ikut hawa nafsu, meninggalkan sesuatu yang datang kepada engkau wahai Muhammad daripada kebenaran. Kebenaran itu apa dia? Quran. Quran kata macam ni, hawa nafsu manusia kata macam ni. Tinggal daripada mengikut hawa nafsu manusia dengan kamu mengikut arahan Al-Quran. Dan Allah menyebut lagi, walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, setiap umat itu kami jadikan bagi mereka hukum syariat. Syariat Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Isa dan sebagainya, termasuklah syariat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa maksud syariat? Syariat ni maknanya hukum fiqh. Hukum fiqh zaman dulu tak sama dengan zaman kita. Dulu sesuailah dengan zaman mereka dulu, sesuai dengan zaman dan keadaan orang pada masa tu. Contohnya nak bertaubat. Zaman Nabi Musa, kalau nak bertaubat, bila buat salah dengan Allah Ta'ala, kena bunuh diri. Faqtulu anfusakum zalikum khairan lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Kena bunuh diri. Bukan boleh sembahyang sunat taubat, istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ampun dosa. Tak boleh. Syariat pada masa tu kena bunuh diri. Bunuh diri ni disebut dalam kitab-kitab tafsir. Mereka duduk di tengah padang pasir, di tengah satu padang, satu tempat, pakai bawa senjata tajam. Allah Ta'ala datangkan suasana gelap. Si A tikam si B, betul orang lain pula tikam dia pula, mati. Itu bertaubat. Allah Ta'ala terima taubat. Kalau syariat itu dikekalkan sehingga sekarang, kita boleh buat tak? Kita buat dosa pagi tadi, malam ni nak kena bertaubat, nak kena orang bunuh kita, ataupun tikam diri sendiri, kita bertaubat tak? Taubat lahum tak akan jadi bertaubat. Akan bawa dosa sampai ke matilah, nak suruh bunuh diri ni. Tak sesuai. Sebab hati kita tak betul-betul kental, hati tak keras, tak lasak.
Orang dulu dia kerah sesuai dengan syariat yang kerah pada masa tu. Bani Israel, kalau pakaian mereka terkena najis, dia tak boleh basuh kena potong. Kalau kena tangan boleh basuh, kalau kena pakaian dia tak boleh basuh, dia kena potong. Berapa lay sehari-hari kita nak kena potong pakaian kita bila terkena najis. Karena taharah di zaman kita kena basuh. Tapi kalau syariat itu dikekalkan sehingga sekarang, macam mana nak buat tu? Hari-hari kena potong. Potong tanpa tampung balik. Tak terikut kita. Jadi Allah menyebut dalam Quran, setiap umat dijadikan hukum syariat yang tersendiri sesuai dengan kedudukan zaman mereka. Perangai pada manusia pada ketika itu, syariat yang berat, keras macam mana pun dia sanggup patuhi. Tapi Allah Ta'ala menjadikan umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang kerdil, yang lemah, umat yang pertengahan. Allah Ta'ala jadikan hukum syariat yang sesuai dengan umat Nabi Muhammad, yang sanggup, yang boleh dilaksanakan, yang boleh diikuti. Wa minhaja, dan juga jalan kepada petunjuk. Setiap umat itu Allah Ta'ala tunjuk jalan. Jadi kalau manusia sesat di atas dunia, tak boleh nak menyalahkan Allah. Duk cari punya cari, tak jumpa jalan kebenaran. Tak boleh, jalan tu dah terang. Jalan kebenaran, sebab benar al-haqqu min rabbik, kebenaran daripada Tuhanmu. Bila sebut daripada Tuhan adalah jalan Al-Quran. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jalan Islam tu terang. Kalau orang sesat tak boleh nak menyalahkan Allah. Hasil daripada kesesatan Allah Ta'ala humban dalam neraka, dia nak jawab depan Allah Ta'ala, aku tak jumpa jalan, dia kata. Tak jumpa petunjuk. Masuklah pada ajaran sihat. Baru-baru ni banyak lagi orang nak ikut ajaran sihat ni, yang mengaku Muhammad Allah, Allah Muhammad. Allah bukan, Muhammad itu bukan manusia, dia Allah. Jadi ajaran sihat ke, rasul kahar ke, ayah ping ke, tak boleh. Dia nak mempertahankan diri dia, kami masuk ajaran ayah ping, ajaran rasul kahar, kerana tak jumpa jalan. Tak boleh, jalan tu dah ada. Berbagai-bagai jalan petunjuk yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Manusia jangan salah pilih jalan. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala nescaya Allah Ta'ala akan jadikan kamu umat yang satu, semua beriman belaka. Tak payahlah kita duk pening-pening, duk bergaduh, berbalah, kita duk berdebat, berhujah, tak perlu. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala jadikan satu umat ya. Bermula pada umat Nabi Adam tu Islam sampai kiamat. Tak payahlah kita nak menyampaikan seruan dakwah. Tetapi Allah ni, dia Maha Penyayang. Walakin liyabluwakum. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak uji kamu. Sebab tu jadi kita banyak kumpulan, banyak pendapat. Tak dijadikan satu umat, banyak pemikiran. Bila hasil daripada pemikiran yang banyak, wujudnya banyak kumpulan. Allah Ta'ala nak bagi jadi semua orang Islam, boleh? Senang, kun fayakun. Semua kena beriman. Semua manusia ni jadi lembut hati, semua jadi taat kepada Allah Ta'ala. Hak kafir mengucap 2 kalimah syahadah, seluruh dunia mengucap 2 kalimah syahadah. Allah Ta'ala tak jadi macam tu. Kalau Allah Ta'ala nak buat, boleh tak? Boleh. Allah Ta'ala buat berbagai kumpulan, ditakdirkan orang tak semua berpegang dengan ajaran Islam ini, liyabluwakum, nak uji kita fima atakum, sesuatu yang telah mendatangkan akan kamu oleh Allah. Apa yang mendatangkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, di antaranya Allah Ta'ala memerintahkan supaya kita berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, suruhlah manusia kepada jalan Tuhan kamu dengan penuh kebijaksanaan. Wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Banyak ayat-ayat dakwah dalam Quran. Kalau tidak, tak payah dakwah. Allah Ta'ala jadikan semua beriman. Tak ada kerja lah kita. Tak ada kerja dan tak ada cabaran dalam dakwah. Sebab Allah Ta'ala takdirkan semua beriman kepada Allah. Allah Ta'ala kata nak uji liyabluwakum fima atakum. Tujuannya nak uji lah. Orang yang dapat hadiah kan, dapat hadiah yang lumayan, dapat duit ke, dapat piala ke, macam-macam hadiah orang dapat daripada peperiksaan. Sebab apa periksa? Sebab apa buat ujian? Nak test kemampuan.
nak test, nak uji kemampuan. Allah Ta'ala bagi ujian ni nak test kemampuan kita yang mengaku beriman tu tadi. Hak duk kata beriman dengan semayang, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, duk mengaji ni, dah lama kan dia duk buat ibadah ni, iman ni setara mana? Test dulu baru tahu. Kalau tak test mana tahu? Allah Ta'ala dah tahu di sisi Allah, tapi manusia tahu tak di mana kekuatan dan di mana kelemahan kalau Allah Ta'ala tak uji. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Ayat yang kedua surah Ankabut. Adakah manusia menyangka, mengira dan juga mendakwa mereka akan dibiarkan begitu sahaja tanpa diuji, kata Allah. Dan Allah Ta'ala di kala itu Allah Ta'ala menguji umat yang terdahulu sebelum mereka. Sebahagian mereka itu benar terhadap iman, sebahagian mereka adalah orang yang berdusta terhadap iman. Mengaku beriman bila dites, diuji oleh Allah Ta'ala gagal. Jadi tujuan Allah Ta'ala uji nak tengok kemampuan kita. Oleh kerana itu, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu buat baik. Di antara perkara kebaikan yang kita kena berlumba-lumba adalah buat kebaikan di sudut mendakwah manusia, menyampaikan risalah dakwah, menyebarkan agama Islam kepada manusia. Setelah kita menyampaikan dakwah, menyampaikan suruhan dan perintah Allah Ta'ala, dia ada hasil dia. Ilallahi marji'ukum jami'ah, kepada Allah kamu dikembalikan untuk diberi hadiah, diberi imbuhan hasil daripada kerja buat kamu atas dunia. Atas dunia bukan tempat rehat, tempat bekerja, tempat beramal, tempat berjuang, tempat berdakwah. Hasilnya apa dia? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi ulama kata dunia ini tempat bercocok tanam untuk memperolehi habuan, hadiah, hasil di negeri akhirat. Mazra' tempat cocok tanam. Kita cocok di sini, hasil yang akan diperolehi adalah di akhirat. Kalau tanaman dunia kita tanam sekarang mungkin 3-4 bulan sayur-sayuran 5-6 tahun. Kalau pokok-pokok kayu yang besar doayan dan sebagainya 5-6 tahun baru berbuah. Yang ni lagi lambat berbuah. Tanam sekarang, akhirat baru kita boleh petik hasil. Sebab tu dikata ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah Subhanahu wa taala semua kamu akan dikembalikan. Bila kita kembali bertemu dengan Allah, fayunabbi'ukum, Allah Taala nabba'a yunabbi'u, maknanya akan membongkarkan, akan mendedahkan, akan menisytiharkan bima kuntum fihi takhtalifun, apa yang kamu buat atas dunia. Kita duk fihi dia kata kuntum fihi takhtalifun, apa yang kita duk berbalah atas dunia, duk kelahi masalah hukum, masalah manhaj ke, masalah politik ke, semua akan dikira semula. Apa pun tak terlepas. Hak kita duk kelahi atas dunia, kita kata kita betul, orang kita kata orang salah, kita saja yang betul, orang semuanya salah, semua Allah Ta'ala bicara semula di akhirat. Dia bicara semula, hak lepas kes pun dia bicara semula. Dia akan bicara semula, hak betul ke salah. Sebab tu saya tengok tadi ada seorang ahli parlimen di suatu negeri lah, dia kata dia sanggup menerima hukuman dunia. Dia sebut dalam parlimen, dia sanggup dihukum di mahkamah dunia dan dipenjarakan. Sebab sifat orang yang beriman ini, dia takut hukuman di akhirat lebih berat. Biarlah selesai di atas dunia. Boleh kita redha macam tu. Kita masuk mesti kita nak cari kabel kan, nak suruh lepas. Ada individu-individu yang tertentu dalam dunia ditakdirkan dia berani sebab dia yakin dia benar. Bila kita yakin kita benar, kita tak takut halangan-halangan dunia. Kita tak takut ujian-ujian dunia bila kita yakin berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Kebiasaannya bila nak kena, bila terkena ataupun akan kena, kita cari alasan, cari kabel untuk lepas. Tapi kalau orang yang beriman, macam di zaman Nabi pernah berlaku, orang yang minum arak, berzina, dia pergi serah diri kepada Rasulullah supaya dihukum. Dia tahu akibat kesan daripada hukum. Kalau mencuri dia potong tangan, berzina dia sebat, kalau telah berkahwin dia rejam sampai mati. Tapi dia serah diri sebab dia tahu hukuman akhirat lebih berat. Biarlah dia dihukum di atas dunia. Tapi kebanyakan manusia, termasuklah kita sendiri, hukuman dunia kita nak lari, kita nak sanggup nak terima hukuman di akhirat yang lebih berat. Sebab itu kena ada iman. Hasil daripada iman itulah menjelma di sudut tindakan dan perbuatan kita di atas dunia.
Jadi apa yang diperselisihkan di atas dunia ini semua akan dihukum semula di mahkamah Rabbul Jalil, di mahkamah Tuhan yang Maha Adil. Okey, terus kepentingan beriman dengan kitab. apakah kepentingan kita beriman kepada kitab? Kalau kita umat Nabi Muhammad SAW beriman dengan kitab Al-Quran, Nabi yang terdahulu, umat Nabi yang terdahulu kitab Taurat, Injil dan Zabur. Jadi apakah kepentingannya dan apakah keperluannya? Okey, terus Beriman dengan kitab merupakan asas akidah dan salah satu rukun iman. Keimanan seseorang tidak sah melainkan setelah dia beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan para rasul dan orang-orang yang beriman mempercayai kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Maksudnya, Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain rasul-rasulnya. Mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat. Kami mohonkan keampunanmu wahai Tuhan kami, dan kepadamu jugalah tempat kembali. Okey. Jadi kepentingan beriman kepada kitab ini kerana dia merupakan dasar, asas, prinsip kepada keimanan. Sebagai contoh, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya beramal. Di antara amalan yang kita kena lakukan sembahyang. Allah Taala kata aqimus solah. Lepas tu Allah Taala kata apa lagi? Wa atuz zakah. Dan Allah Taala sebut apa lagi? Kutiba alaikumus syiyam wa atimul hajj wal umrata lillah. Itu sebahagian daripada hukum syariat, perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah yang dituntut supaya kita laksanakan. Dituntut supaya kita lakukan, kita beramal. Jadi kalau masalah amalan, hukum hakam ini, ibadah-ibadah itu adanya di dalam Al-Quran. Wujudnya arahan tersebut di dalam Al-Quran. Kalau Quran kita tak terima, Quran kita tak beriman, macam mana nak terima sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya? Sebab Quran kita tak terima. Sebab itu beriman kepada kitab dianggap sebagai dasar prinsip kepada akidah. Dasar yang sangat penting, asas yang sangat penting. Jadi kita tengok di sini ayat yang berkaitan dengan tajuk yang telah diketengahkan, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Telah berimanlah oleh rasul dengan apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Tuhan rasul siapa dia? Iaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minun, dan orang yang beriman. Bukan sahaja kepada kita tentang perkara-perkara yang ghaib, dan juga perkara-perkara asas di dalam bab akidah, dia suruh beriman. Banyak kali kita ulang kan, dia suruh percaya. Jadi rasul pun samalah, bersikap, berpendirian dengan pendirian yang sama sebagaimana orang beriman yang lain. Berkaitan dengan perkara-perkara yang ghaib, rasul terima tanpa tanya Allah, kenapa begini. Bila Allah Ta'ala cerita perkara yang ghaib, dosa, pahala, syurga, neraka, malaikat dan sebagainya, rasul sendiri dia terima, dia beriman, dia percaya tanpa tanya. Wal mu'minun, dan juga orang yang beriman. Termasuklah orang yang beriman di zaman Rasul SAW. Tak tanya. Zaman sekarang pun jangan tanya. Masalah iman berulang kali kita sebut, tak perlu nak tanya. Bila tak perlu nak tanya, nak kira faham macam mana ni, dia suruh terima saja walaupun tak faham. Kullu man amana billah, rasul, semua rasul dan orang beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, semua dia suruh percaya kepada Allah, suruh percaya malaikat. Kalau nak suruh fikir tentang malaikat, tak boleh nak fikir. Malaikat ada di dalam majlis ilmu kita ni, dia termasuk di dalam perkara yang ghaib, kita tak nampak. Dikatakan malaikat menghamparkan sayapnya dalam majlis ilmu. Kita masuk dalam majlis ilmu ni, ada tak terjejak
sayap malaikat tersepak dan sebagainya? Ada tak? Tak ada. Macam mana ni kata dalam hadis kata innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridaan bima yasna. Para malaikat Allah sentiasa menghamparkan sayapnya di dalam majlis-majlis ilmu kerana dia suka sangat apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Macam mana nak fikir, nak faham macam mana ni? Aku masuk tadi tu tak terseradung dengan sayap malaikat, tak tersepak pun, tak terjijak pun. Macam mana Nabi kata ada dalam majlis ilmu? Sebab tu dia masalah iman dia suruh terima. Tentang malaikat perkara gaib terima saja walaupun tak faham. Tentang masalah roh yang kita bagi hari itu kan, tuan-tuan boleh buka Quran malam ni ayat 85 surah Al-Isra. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Malaikat perkara gaib, roh perkara yang gaib. Mereka akan bertanya kamu, wahai Muhammad, tentang roh. Muhammad jawab kepada mereka orang kafir itu, ar-ruhu min amri rabbi. Roh urusan Tuhan. Kalau roh urusan Tuhan, dia perkara yang gaib. Malaikat urusan siapa? Bukan urusan Tuhan juga ke? Urusan Tuhan. Kalau tentang roh dan malaikat, kedua-dua ini masih makhluk. Roh dan malaikat masih makhluk. Tetapi apabila dia gaib, jangan fikir apatah lagi Allah perkara yang gaib. Allah yang menjadikan, Allah Khaliq, Allah Qadim, Allah Mukhalafah. Lagi jangan fikir. Tentang roh pun jangan fikir. Tentang malaikat tak boleh fikir. Bila tak boleh fikir, dia suruh macam mana? Dia suruh beriman sahaja. Kalau kita fikir, kita nak faham, dia kena fikir. Macam kita belajar apa-apa ilmu kan, sebelum faham kena fikir dulu. Bila fikir baru boleh faham. Masalah iman, masalah perkara yang gaib, fikir pun dia tak akan faham. Sebab dia bukan berada di alam nyata macam kita. Sebab tu dilarang di dalam Al-Quran kita fikir. Dia suruh terima saja. Sebagaimana ayat tadi, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Berimanlah, telah beriman oleh Rasul dengan apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya dan juga orang yang beriman. Lepas tu, setelah mereka terima, wa qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dengar patuh. Itu saja yang disuruh. Jangan duk pecah kepala, duk fikir nak faham perkara sama'iyat, perkara-perkara yang gaib. Jangan fikir. Pecah kepala pun tak akan faham. Dia suruh bila dah terima, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Apa sahaja yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan, kita kena patuh. Okey, terus. Antaranya juga firman Allah Subhanahu wa taala, qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Maksudnya, katakanlah wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub serta anak-anaknya, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, yakni Taurat, dan Nabi Isa, Injil, dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi-Nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan antara seseorang dari mereka, sebagaimana yang kamu Yahudi dan Nasrani membeza-bezakannya. Dan kami semua adalah Islam, yakni berserah diri, tunduk dan taat kepada Allah semata-mata. Okey, terus. Orang yang mengingkari sesuatu yang diturunkan dalam kitab Allah dikira sebagai kufur. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya, yakni Muhammad SAW,
dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.